Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah, Mudir Ma'had Tahfiz Al-Imam Asy-Syafi'i Matis, para guru Matis, para penuntut ilmu dan seluruh yang mengikuti majlis kita pada petang ini. Pertamanya kita mengucapkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan peluang sehingga ke saat ini untuk terus diberikan nafas menghirup udara yang telah Allah taala jadikan bagi meneruskan sisa hidup kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dah pada pengakhiran Ramadan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima Ramadan kita, diampunkan dosa-dosa kita, diberikan kebaikan dunia dan akhirat kepada kita semua, dan dipanjangkan umur kita dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita sambung kembali bacaan kitab qasidah Isma' wa la taghtarir yang telah saya terjemahkan dan saya syarahkan secara ringkas dengan tajuknya Is'a Tariqal Munir fi syarhi qasidati Isma' wa la taghtarir karangan Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala. Kata Maulana Al-Imam pada bait yang ketujuh, wa kaffi sab'in yura fin nassi madrakuhu فالسبع إن لم تكف فهي كالسبع. وكفي disebut sini wa kaffi sab'in yura fin nassi madrakuhu. Dan di antara jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu taala, kata beliau, tahanlah 7 anggota tubuhmu daripada perkara yang tidak dibenarkan. Tahan 7 anggota yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan kepadamu, yang mana yura fin nassi madrakuhu, yang boleh untuk kita dapatkan dan kita boleh melihat tempat ambilan 7 perkara tersebut daripada nas al-hadis dan al-Quranul Karim. Fas-sab'u illam takuffa, 7 anggota ini kalau kamu tidak menahannya daripada melakukan perkara yang dilarang, fahiya kas-sab'i, maka ianya adalah seperti binatang buas. Itu disebut seperti binatang buas, maksudnya kal asadi fil halaki, maksudnya pada akan menghancurkan kamu, seperti singa akan menghancurkan seseorang itu. Tamam? Maka disebutkan di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Syurga itu dikelilingi ataupun dilingkungi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, manakala neraka dilingkungi dengan perkara-perkara syahwat yang disukai. Maka maksudnya di sini, menuju kepada jalan syurga Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang sukar. Manakala untuk menuju kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, ianya akan dihiasi dengan jalan-jalan yang senang, mengikuti syahwat dan keseronokan. Maka kita kena berhati-hati, moga-moga kita diselamatkan daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita didekatkan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam sebahagian riwayat bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi neraka tersebut 7 pintu, dan dijadikan bagi anak Adam ini dengan 7 anggota. Bila mana seorang hamba tersebut mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu anggotanya yang 7 tersebut, maka akan ditutupi salah satu pintunya. Kalau ditaati dengan ke-7 pintu, bermakna akan ditutup ke-7 pintu tersebut.
Sebaliknya, jika seorang tadi melakukan maksiat dengan salah satu daripada 7 anggota tersebut, maka akan dibukakan pintu-pintu tersebut dan membawanya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa 7 anggota yang dimaksudkan oleh para ulama? Al-jawarihus sab'ah. 7 anggota itu adalah as-sam'u, yang pertama pendengaran. Yang kedua al-basaru, penglihatan. Yang ketiga al-lisanu, lidah kita yang bercakap. Yang keempat al-yadu, tangan kita. Yang kelima al-rijlu, kaki kita. Yang keenam al-batnu, perut. Yang ketujuh al-farju, kemaluan kita. Tamam? Jadi ini 7 anggota yang telah dinaskan oleh para ulama, disebutkan oleh para masyayikh sufi dalam kitab-kitab mereka untuk seorang tadi berjaga dan berhati-hati. Dan kemudian di dalam kitab ini disyarahkan perkara apa yang patut kita jaga pada setiap anggota tersebut dan bagaimana menjaga anggota tersebut. Jadi ketujuh anggota ini, 3-nya berada pada kepala, iaitu as-sam'u wal basaru wal lisanu, dan wa arba'atun fi ghairi dzalika minal badan. Jadi yang 4 lagi bakinya berada di selain daripada kepala. Jadi yang 3 yang berada di kepala, pendengaran, penglihatan dan lisan. 3 perkara yang berada pada kepala sahaja. Dan manakala 4 lagi berada pada selain anggota tubuh kita, iaitu di tangan, perut, al-farju, kemaluan, dan juga al-rijlu, kaki kita. Dan paling besar keburukan yang dilakukan oleh jawarih adalah al-basar. Dan menutup pandangan kita daripada perkara yang diharamkan adalah fardu ain. Ini dalil daripada Al-Quran, daripada hadis dan daripada ijma' para ulama. Daripada Al-Quran, dalilnya adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Cuba lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepada golongan mukminin, katakan wahai Sayyidina Rasul kepada golongan mukminin, yaghuddu min absarihim. Tundukkanlah sebahagian pandangan kalian. Maksudnya pandangan disuruh untuk kita menundukkannya dan diqarinahkan, dimuqaranahkan, disekalikan di antara pandangan dengan farj, kemaluan. Itu bila disebut qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Didahulukan dengan pandangan karena dari mata akan turun ke anggota yang lain. Itu disebutkan oleh para orang tua-tua kita Melayu menyebut, kata dari mata turun ke hati. Karena dari hati itulah akan menyebabkan anggota tadi diatur dan akhirnya menyebabkan sama ada ianya akan mentaati kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun menjaganya daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mula daripada mana? Mula daripada mata. Dari mata turun ke hati. Itu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua daripada perkara tersebut, diberikan panduan oleh para ulama. Kita lihat balik kepada ayat tersebut yang disebutkan oleh Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Pada basar, Allah Ta'ala menggunakan perkataan min, littaba'id. Maksudnya untuk menunjukkan sebahagian daripada pandangan. Maksudnya tundukkanlah sebahagian daripada pandanganmu, iaitu pada perkara yang diharamkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada faraj, tidak disebutkan min, disebutkan wa yahfadhu furujahum, dan jagalah kemaluanmu. Kemaluan disuruh jaga dengan sungguh-sungguh, manakala anggota tubuh kita berdasarkan yang berkait dengan pandangan disuruh untuk kita menjaga sebahagian daripada pandangan. Maknanya ada perkara yang boleh kita lihat dan ada yang tidak boleh kita lihat. Dan kalaulah Allah Subhanahu wa taala menyebut qul lil mu'minin yaghuddu absarahum tanpa ada min, maka kita akan berjalan tidak tahu ke arah mana kita akan bergerak. Karena disuruh kita tundukkan pandangan kita secara mutlak. Sebenarnya Allah Ta'ala menyuruh kita menundukkan pandangan pada sebahagiannya. Ini pada perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka karena itu para ulama menulis kitab berkenaan dengan ahkamun nazar.
Antaranya Al-Imam Subki rahimahullahu ta'ala mengarang berkenaan dengan ahkamun nazar untuk mengajar dan juga menunjukkan kepada kita ada sebahagian perkara yang boleh untuk kita lihat dalam muamalah di antara lelaki dan perempuan yang ajnabiyah, ketika pengajian, ketika doktor dengan pesakitnya pada tempat yang dibenarkan yang berkaitan dengan tempat sakitnya, maka perkara itu dibenarkan dan tidak diharamkan oleh syarak. Maka itu perlu kepada perbahasan dalam kitab fikih yang lebih besar. Dan kemudian daripada sunnah baginda Nabi SAW, Rasulullah mengatakan al-ainan tazniyan wa zinahuma an-nazar. Kedua mata juga melakukan zina. Nah, dan zina kedua-duanya adalah an-nazar, melihat. Penglihatan kita kepada sesuatu itu adalah dianggap seperti perzinaan. Kalau kemaluan, berzinanya adalah dengan memasukkan hasyafah ke dalam kemaluan seorang perempuan yang bukan halal baginya, manakala pandangan mata kita ketika diitlakkan, ketika diluaskan, ketika dilepaskan pada perkara yang seluruhnya, maka ianya adalah membawa kepada perkara yang haram. Dan ijma' para ulama ala tahrimin nazar, mengharamkan penglihatan dan banyak jenis penglihatan yang diharamkan. Antaranya an-nazaru lil mar'ati, seorang melihat kepada perempuan yang ajnabiyah, au lis-sabi, atau kepada kanak-kanak kecil, au ghairihima, atau kepada selain daripada kedua-dua mereka, atau melihat lelaki sekalipun, bi syahwati nafsin, dengan syahwat. Jadi melihat sesuatu dengan syahwat, maka hukumnya adalah haram berdasarkan ijma' para ulama. Dan di antara yang lain, an-nazar fi kitabir rajul bighairi idnih, kata ulama, iaitu melihat kepada catatan seseorang tanpa izinnya. Buka diary orang. Sekarang ni ada handset, buka handset orang. Lihat apa yang orang tu catat secara rahsia. Buka laptop orang, buka komputer orang, dan kemudian untuk lihat, dan kemudian dibuka rahsia orang tersebut dan sebagainya, maka ini adalah hukumnya diharamkan oleh syarak. Tamam? Yang ketiga antaranya at-tatallu' ila ma satara anka min hajatin aw ghairiha. Kita mencari-cari benda yang tersembunyi daripada kita, kita pun melihat. Maksudnya benda yang tersembunyi, kita tutup dalam bekas, dibuka bekas tersebut. Benda yang ditutupi, kita pula yang cuba untuk buka dan melihat apa yang ada dalam bekas tersebut. Melihat dalam rumah orang yang keempat, disebutkan oleh ulama, ijalatun nazar fima udhina laka fi duqulihi min baitin. Masuk ke dalam rumah orang tetapi mata kita melihat ke seluruh kawasan rumah tersebut walau kita diizinkan masuk. Mana? Yang tadi, yang pertama tadi, ditutupi rumah tersebut, kita tak boleh lihat, kemudian kita melihat ke dalamnya. Sebab itu disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila listizan li ajlil basar. Dijadikan permintaan izin tadi adalah kerana untuk apa? Untuk membenarkan penglihatan kita melihat kepada perkara tersebut. Jadi, hati-hati dengan penglihatan kita. Berapa banyak di kalangan kita yang melihat ke dalam rumah seseorang, jiran kita dan sebagainya, terbuka pintu rumahnya dan kita melihat ke dalam rumahnya tanpa izin. Dan ini adalah perkara yang diharamkan oleh syarak. Dan kemudian disebutkan lagi oleh Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullah, di antara perkara yang diharamkan adalah at-tatallu' ala aurati ahadin illa ay yakuna zawjain, melihat kepada aurat seseorang melainkan kalau salah seorangnya adalah suami ataupun isterinya. Itu disebutkan di dalam hadis, di dalam sebahagian riwayat para ulama, la yanbaghi li annahu yurithu al-'ama wa yuzhibu bil haya atau yadhhabu bil haya. Dan dikatakan ianya akan mewarisi kebutaan. Melihat kepada aurat orang lain ini akan mewarisi kebutaan dan dia akan menghilangkan keaiban kita. Dan kemudian kadang-kadang akan membawa kepada kebencian yang melampau. Karena itu dijaga berhati-hati kita daripada melihat hatta Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati dan beliau sangat warak sehingga beliau tidak pernah melihat apa yang ada pada Sayyidatuna Aisyah, dan begitu Sayyidatuna Aisyah tidak pernah melihat apa yang ada pada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha radhiyallahu taala anhu
ma ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qattu wa ma ra'a minni qattu ta'ni al-aurata. Beliau mengatakan bahawa saya tidak pernah melihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Cuba tengok bagaimana takbir Sayyidatuna Aisyah dengan apa yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pernah menyebut saya tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah. Apa yang disebut ma raaitu min Rasulillah. Difaham daripada bahasa tersebut bahawa saya tidak pernah melihat auratnya Rasulullah. Kemaluannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkait dengan auratnya baginda Nabi tidak pernah dilihat oleh beliau, dan baginda Nabi juga kata beliau tidak pernah melihat yang berkait denganku. Jadi kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, wa in kunna lanaghtasila min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi. Dan kalau kata kami mandi daripada satu bekas yang sama, maka akan berselang-seli tangan kami mengambil air daripada bekas tersebut, daripada cebok ataupun bejana tadi. Maka ini difaham oleh sebahagian orang dengan fahaman yang salah. Mereka menganggap bahawa Sayyidatuna Aisyah ni romantis dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mandi bersama dan digambarkan seperti mana kisah yang tidak patut digambarkan oleh seseorang. Hasya lillah, dan ini perlu berhati-hati ketika mana membicarakan tentang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian penceramah melampau dalam menceritakan kisah ini sehingga dia menganggap bahawa ini berlaku seperti mana filem-filem Mak Saleh yang mana kita lihat berlaku perkara yang tidak baik dalam filem tersebut. Hatta kalau filem tersebut dengan maksud tontonan umum sekalipun, mereka mandi sekali di swimming pool dan sebagainya, dan melihat aurat ini, melihat aurat fulan dengan fulanah dan sebagainya. Maka ini mustahil bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda Nabi terjaga akhlak dan juga kedudukannya. Itu kata Maulana Syekhuna Syekh Yusri hafizahullah taala, beliau mensyarahkan tentang cara mandi Sayyidina Rasul dengan Sayyidatuna Aisyah. Diletakkan sitar, diletakkan kain penyelang di antara Sayyidina Rasul dengan Sayyidatuna Aisyah, dan baginda berada di sebelah salah satu daripada sitar tersebut ataupun kain yang diletakkan sebagai penghalang penglihatan, sebelah lagi Sayyidatuna Aisyah. Maka di hujung kain tersebut diletakkan bejana ataupun bekas air yang digunakan untuk mencebok air daripada bekas tersebut. Itu kedudukannya. Maka Nabi mencedok dan kemudian Sayyidatuna Aisyah pula mencedok air tadi, tanpa salah seorang mereka melihat kepada aurat salah seorang di kalangan mereka. Jadi itu kisah yang telah disebutkan oleh Maulana Syekh Yusri hafizahullah, seperti yang disyarahkan oleh para ulama ummah. Berbeza dengan seorang yang mensyarahkan tentang Rasulullah tanpa adab, maka mereka akan menganggap dan mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi seperti mana yang dia inginkan dengan isterinya kelak. Dia tu penceramah itulah, yang dia nak mandi dengan isteri dia tadi macam tu. Maka dia gunakan Rasulullah sebagai hujah dia, sedangkan beza banyak di antara apa yang dilakukan, ditunjukkan oleh Sayyidina Rasul dengan apa yang diinginkan oleh nafsunya orang yang bercakap tentang perkara tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Moga Allah Ta'ala lindung kita daripada bercakap perkara yang kita tidak tahu dan bercakap perkara yang kita tidak ataupun memberi komentar terhadap perkara yang kita tidak ketahui. Allah ni bila mana kita cerita berkenaan dengan cara pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang tidak cukup pakaiannya. Berapa ramai di kalangan juhala yang buruk adabnya dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, yang malas belajar, yang tidak pernah menuntut ilmu dengan para guru dan masyayikh, yang mendengar daripada bacaan mereka dan mendengar daripada guru-guru mereka yang tidak bersambung sanad dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Mereka mencela dan mengatakan bahawa pakaian ini tak beza dengan sami-sami Siam yang telah memakai pakaian tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Cuba lihat, ini adab yang buruk yang ditunjukkan oleh sebahagian daripada umat yang mana mereka ini konon-kononnya mengaku bahawa mereka ingin mengikuti sunnah Rasulullah, tetapi mereka tak secara sedar dan juga secara sengaja telah menghina pakaian yang dipakai oleh para alim dan para sahabat dan juga Sayyidina Rasul sendiri pada permulaan. Jadi ini hati-hati, jangan sampai kita mencela perkara yang kita tidak tahu dan sehingga menyebabkan gugur iman kita nanti disebabkan kerana bermain-main dengan perkara yang menjadi syiar para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Jadi hati-hati dengan perkara tersebut. Saya bimbang bila tengok dengan komen-komen yang telah diberikan. Maka ini dalil kepada kejahilan
dan keburukan. Dan jahil tidak ada ubatnya melainkan dengan belajar. Jahil tidak ada ubatnya melainkan dengan tunduk, tawaduk. Nah, karena ilmu tidak akan didapati oleh orang-orang yang sombong. Nah, kita kalau tidak pandai masih boleh diajar. Tapi kalau sombong, selesai. Tidak perlu diajar. Nah, itu iblis tidak boleh diajarkan lagi karena sombong. Nah, maka yang mengikuti mazhab tersebut adalah mazhabnya iblis. Maka hati-hati dengan perkara tersebut. Dan kemudian di antara pandangan yang diharamkan adalah nazarul mar'i zakaran au unsa fi aurati nafsihi li ghairi daruratin. Melihat seseorang, sama ada lelaki ataupun perempuan, kepada kemaluannya sendiri tanpa hajat. Nah, dan para ulama khilaf. Apakah hukum melihat kepada kemaluan sendiri? Sebahagian ulama mengatakan haram. Sebahagian ulama mengatakan makruh. Ini kedua-dua qaul ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qattan dalam kitabnya Ahkamun Nazar. Nah, dan Ahkamun Nazar ni banyak karangan para ulama. Nah, mazhab Maliki ada karangannya, mazhab Hanafi ada karangannya, mazhab Syafi'i ada karangannya. Masa pentingnya Ahkamun Nazar, hukum berkenaan dengan melihat, penglihatan ini. Tamam? Dan disebutkan oleh para ulama, yuqal inna fa'ilahu yubtala bizina wa nahwihi. Orang yang selalu melihat kemaluannya sendiri tanpa hajat, saya saja, maka dia akan dibalakkan dengan zina, na'udzubillah min dzalik, atau nahwihi, liwat, dan seumpamanya. Wa qad jurriba fasahha, dan memang sungguh berlaku, kata al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullah. Ini telah mujarrab, berlaku begitu. Tajribah yang diperhatikan oleh para ulama kepada orang-orang yang sering melakukan sedemikian. Maksudnya, kalau dikumpul balik orang-orang yang pernah berzina, ditanya kepada mereka, kamu suka tak tengok kemaluan kamu sendiri? Mereka akan mengaku, ya, suka tengok kemaluan sendiri. Tanpa hajat. Nah, gitu. Tamam. Kama anna mukthira lamsi aurati nafsihi yubtala bil faqri. Itu kata para ulama, orang-orang yang banyak menyentuh kemaluannya sendiri. Tanpa hajat. Saya saja, asyik-asyik pegang kemaluan sendiri. Asyik-asyik pegang dia punya aurat dia sendiri. Maka dia akan dibalakan dengan faqr. Dengan kefakiran. Wa qad jurriba aydan fasahha. Dan perkara ini juga telah mujarrab. Dan telah tajribah berlaku di kalangan umat. Dan benar ianya berlaku. Maka untuk mengelakkan kita daripada zina, maka jangan kita melakukan perkara tersebut. Iaitu sentiasa melihat kepada kemaluan kita. Ataupun sengaja melihat kepada kemaluan kita tanpa sebab. Dan juga menyentuh kemaluan sendiri dan aurat kita sendiri tanpa hajat adalah membawa kepada kefakhiran. Moga Allah Ta'ala lindung kita daripada perkara tersebut. Tajribah para ulama perlu diambil perhatian. Tajribah para awliya dan salihin yang telah mereka lihat kepada umat pada zaman mereka. Dan mereka sebutkan perkara tadi. Bukan mereka lakukan. Tak, mereka melihat kepada ahwalnya umat. Dan bila ditanya, maksudnya ini pada sudut psikologi. Maka para ulama ahli sunnah, para ulama sufi ini mereka adalah pakar dalam bahagian tersebut. Bila bertemu dengan orang-orang yang pernah melakukan kesilapan ini, bila ditanya, ya, kesimpulannya sama. Nah, kebanyakan mereka melakukan perbuatan yang pada mulanya mereka melakukan sedemikian rupa. Maka moga kita dilindungi daripada perkara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan kemudian di antara pandangan yang haram ialah melihat kepada orang-orang yang sombong dengan pandangan ta'zim dan juga redha dengan ahwal mereka. Kita melihat orang yang sombong, orang yang zalim, orang yang melakukan kejahatan kepada umat, tetapi kita memandang mereka dengan pandangan ta'zim. Ini diharamkan, kata para ulama. Nah, ditanya kepada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, kepada orang yang melihat pintu rumah seorang yang kaya yang telah dicantikkan pintu rumahnya, maka kata Sayyidina Sufyan radhiyallahu taala anhu, innama sana'uhu liyanzura ilaihi walau lam yanzur ilaihi lam yasna'uhu. Dia melakukan sedemikian untuk dilihat. Kalau tidak ada orang yang melihat, maka tidak dia lakukan sedemikian. Orang buat rumah lawa, orang buat rumah pintu pagar cantik dan sebagainya. Kadang-kadang tujuan ini untuk apa? Untuk dilihat. Bila kita lihat, maka lagi cantiklah dia buat. Kalaulah perkara tadi tidak dilihat oleh orang dan orang tidak ambil berat tentang perkara tersebut, maka sudah tentu dia tidak akan lakukan sedemikian. Dia akan buat dengan tulis pagar biasa saja. Budak buluh saja pun tak ada masalah. Sebab yang memagar rumah kita bukan pagar tersebut. Yang memagarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir, dengan wirid,
dengan salawat yang kita baca. Kerana ada rumah orang yang dipagar dengan pagar yang luar biasa tapi akhirnya dimasuki pencuri. Tapi ada rumah orang yang mana tidak dipagar dengan apa sekalipun, biasa saja rumahnya, tidak pernah dimasuki pencuri. Kenapa? Kerana yang memagarnya adalah dengan amal, dengan salawat, zikir, dengan doa yang telah dibacakan ketika mana masuk ke dalam rumah, keluar daripada rumah, nak tidur dan sebagainya, dilakukan perkara tersebut. Itu kata para ulama, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali, maka rumahnya akan dijaga pada malam tersebut daripada dimasuki pencuri. Dalam keadaan dia sedang tidur. InsyaAllah itu mujarrabat dan dilakukan oleh para ulama. Amalkan, insyaAllah diberkati perkara tersebut. Yang seterusnya, perkara yang dilarang untuk kita lihat, an-nazar bi'ainil ihtiqar. Melihat dengan pandangan hina kepada seseorang. Wa kaifa tahqiru man la taqta' bi annaka khairun minhu. Bagaimana kamu boleh memandang rendah kepada seorang yang kamu sendiri tidak pasti bahawa kamu lebih mulia daripada dia? Kamu lebih mulia daripada seorang sampai kamu memandang rendah kepada dia, kamu tidak pasti. Kemungkinan yang kamu pandang rendah tersebut adalah waliyun min awliyaillahi ta'ala. Qutbun min aqtab. Mungkin kutub daripada kutub yang telah dijadikan oleh Allah, dilantik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia badal di kalangan wali-wali, abdal. Dan mungkin dia nujaba, daripada wali-wali nujaba, najib di kalangan wali-wali nujaba. Maka hati-hati kita dengan perkara tersebut. Itu kata guru saya yang mulia Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah, beliau berpesan, kalau kamu ingin memandang seorang tadi dengan kebaikan, maka pandang bahawa mereka semua adalah Nabi Khidir alaihissalam. InsyaAllah kita akan memandang seorang tadi dengan ta'zim. Siapa pun, tukang sapu sampah, orang yang kita lihat tepi jalan, nampak macam orang gila, kita anggap kata mungkin dia wali Allah Ta'ala, mungkin dia orang yang soleh, mungkin dia orang yang lebih baik daripada kita. Mungkin dia tidak pernah melakukan dosa yang kita lakukan. Anggap begitu. Dan mungkin dia Nabi Khidir alaihissalam yang datang untuk menguji kita. Dan kita gagal dengan ujian tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Kita telah biadab dengan salah seorang daripada kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mula je dengan apa? Dengan pandangan. Daripada pandangan itulah akan datang ihtiqar. Datang penyakit hati yang banyak. Yang disebutkan oleh para ulama. Dengan nazar jugalah akan menyebabkan dengki. Dengan nazar jugalah akan menyebabkan seorang tadi akan jadi bernafsu, bersyahwat, dan kesemua jadi bersebab dengan apa? Dengan nazar. Tamam? Dan kemudian melihat kepada perkara yang diharamkan untuk kita menulis dan membacanya dengan tujuan untuk mengambil perhatian daripada perkara tersebut. Contohnya melihat kepada buku-buku lucah, melihat kepada laman-laman lucah, melihat kepada pengajian-pengajian berkaitan dengan ilmu sihir, melihat kepada ahli bid'ah yang mengajarkan perkara-perkara bid'ah. Allah di langit, Allah berkaki, Allah bertangan, Allah duduk di atas arasy. Ini apa ni? Melihat kepada mereka saja pun akan menyebabkan gelapnya mata hati kita, maka menjauhkan daripada melihat mereka itu lebih aula dan mengelakkan daripada bercampur gaul dengan mereka itu lebih utama. Dan menjauhkan daripada mereka adalah kewajipan pada zaman ini. Kerana ini zaman fitnah, zaman seorang tidak mampu membezakan yang benar dan yang tidak benar, maka doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Doa itu banyak-banyak. Ya Allah, tunjukkan aku, perlihatkan kepadaku yang benar itu benar. Karena berapa ramai orang yang melihat kebenaran itu sebagai salah. Dan tunjukkan kepada aku dan perlihatkan kepadaku yang jahat itu, yang tidak benar itu tidak benar. Jangan yang tidak benar tadi aku melihat dia seperti benar. Na'udzubillahi min dzalik. Tamam. Dan kemudian disebutkan oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam, al-uyun masaidus syaitan. Pandangan-pandangan mata ini adalah umpan-umpan yang digunakan oleh syaitan. Tamam? Sebab tu mata kita kalau kita melihat, maka sebenarnya kita telah menyebabkan umpan syaitan tadi telah tertangkap pada pandangan kita. Menyebabkan kita akan melakukan perkara yang lebih daripada yang kita lihat tersebut. Tamam? Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dan menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang melakukan amal dan kebajikan. Dan seperti yang disebut oleh sebahagian ulama, man arsala tarafah
Nah, dia ada beza antara taraf dengan tarf. Nah, saya baca silap tadi. Man arsala tarfah. Patutnya gitu. Karena taraf maksudnya nahiyati syai'. Maksudnya hujung sesuatu perkara dipanggil taraf. Contohnya macam ini buku, ini handset. Nah, hada taraful jawal dipanggil. Ini hujungnya handset. Hada taraful jawal. Ini adalah hujungnya handset. Difathahkan ra, maka dimaksudkan itu hujung sesuatu perkara. Tapi kalau disukunkan ra, tarf, maksudnya ni tarful ain dipanggil. Atau kalau kita nak baca tentang mata dipanggil tarful ain, bukan taraful ain. Taraf hujung bukit, taraful jabal, taraful kitab. Itu maksudnya, hujung suatu benda. Bucunya. Tapi kalau tarf maksudnya hujung mata kita. Qala ba'dul hukama man arsala tarfahu faqad istad'a hatfah. Sesiapa yang mengitlakkan, siapa yang melepaskan pandangannya, maka sebenarnya dia telah membawa kepada kehancuran kepada matanya tersebut. Nah, tamam? Sebab itu disebutkan oleh para ulama lagi, an-nazar bil aini sababul hain, ail halak. Nah, pandangan dengan mata ini boleh menyebabkan kepada kehancuran. Wa huwa qausu iblis alladhi idza duriba bihi lam yukhti. Nah, yang mana ini adalah panahan iblis. Nih, mata kita ni adalah panahan iblis kata para ulama fuqaha. Yang mana kalau dilihat, kalau kata iblis menggunakan pandangan tersebut untuk melepaskan panahnya, maka ianya tidak akan tersalah sama sekali. Wa ma hafidha ahadun basarahu illa hafidhallahu qalbah. Tidaklah seorang tadi menjaga pandangan matanya, melainkan Allah menjaga hatinya. Nah, sebab itu disebutkan dalam syair, wa anta idza arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yawman atba'atkal manadhir. Nah, kalau kamu lepaskan pandangan matamu, nah, maka liqalbika yawman atba'atkal manadhir, maka hatimu nanti akan mengikuti pandangan tersebut. Wa ma laka minha ghairu annaka nakihun bi'ainayka 'ainaiha wa hal dhaka qabiru. Ra'aita alladhi la kullahu anta qadirun alaihi wala an ba'dihi anta sabir. Tamam? Maksudnya dengan pandangan yang telah kamu lihat tadi, kamu mungkin tidak mampu sabar dengan apa yang telah kamu lihatkan. Lepas itu diceritakan, saya semalam terbaca kisah Tok Dala. Diceritakan bahawa beliau sangat menjaga pandangan. Tak pernah melihat wanita. Kalau dia tak sengaja terlihat betisnya seorang perempuan, terus dia pinang perempuan tu untuk jadikan isterinya, kerana dia telah melihat salah satu aurat daripada perempuan tersebut. Masya Allah. Nah, dan isterinya ramai. Dan dia sangat menjaga pandangan daripada melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan orang yang menjaga aurat kita. Dan penting untuk kita mengetahui tentang aurat yang ramai di kalangan umat sekarang ini menganggap ringan tentang aurat ini. Nah, aurat baginya adalah hanya sekadar menutupi badannya, maka dikira menutupi aurat pada ketika tersebut. Ya, dia menutupi aurat. Memakai pakaian ketat, menutupi warna kulitnya, telah dianggap menutupi aurat, tetapi tidak melengkapi syarat menutup pakaian badannya. Dia tutup auratnya. Ditutup maksudnya ditutup kulitnya. Maksudnya sah kalau dia solat. Dalam keadaan tidak ada perempuan yang lelaki yang ajnabi. Sah perempuan. Hatta kalau ada lelaki ajnabi sekalipun sah. Sembahyang perempuan yang berpakaian ketat, tetapi tidak melengkapi pakaian yang sepatutnya dia pakai. Karena pakaian sepatutnya adalah berpakaian dengan pakaian yang longgar, tidak membentuk bentuk tubuh kita, melainkan yang illa ma zahara minha, yang tidak sengaja, kalau angin tiup dan sebagainya. Tamam? Jadi kena perhati betul-betul benda tersebut. Hatta lelaki sendiri pun kadang-kadang terlepas pandang dalam masalah aurat. Mereka menganggap bahawa buka baju depan orang, bawa motor, pakai kain belekat, baju tak pakai, pusing kok belah kampung. Sopan dengan tak ada apa. Nah, pakai seluar bawah daripada pusat. Nah, kemudian nampak perut. Lepas tu sambil duduk sembang dekat kedai, duduk tepi rumah, buka baju. Dia ingat benda-benda tadi dibenarkan oleh syarak. Tak, haram hukum dia. Dalam mazhab kita Syafi'i khususnya, seorang lelaki auratnya di depan perempuan ajnabiyah adalah seluruh tubuhnya, bukan pusat dan lututnya. Nah, pusat dengan lutut adalah aurat, di antara pusat dengan lutut adalah aurat di depan lelaki
dan juga di depan wanita yang mahramnya, antara pusat dengan lutut. Tapi di depan perempuan ajnabiyah yang dia boleh berkahwin dengan perempuan tersebut adalah seluruh tubuhnya. Kecuali perkara yang tidak menjadi fitnah kalau dibuka. Rambutnya contohnya, tengkuknya contohnya, lengan bajunya kalau kata dia benarkan, kalau pakai baju tangan pendek, tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau menimbulkan fitnah, maka wajib dia tutup. Faham? Hati-hati. Ni pakai senang je. Orang lelaki boleh buka baju depan orang. Boleh buka baju. Katanya aurat kita lelaki pusat dengan lutut saja. Dia tak faham. Pusat dengan lutut itu di depan lelaki dan juga di depan perempuan yang mahramnya. Bukan perempuan ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah seluruh tubuhnya. Seperti perempuan tadi wajib menutup seluruh tubuhnya di depan lelaki yang ajnabi. Begitu juga lelaki ajnabi perlu menutup seluruh tubuhnya di depan perempuan ajnabiyah. Tamam? Dan auratnya bersendirian. Apa dia? Auratnya bersendirian adalah kemaluannya. Maka dia perlu menjaga pandangannya. Walaupun harus kita mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Tidak memakai apa sebarang pakaian sekalipun. Hatta kata Maulana Syekh Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala Abdul Yahya dalam kitabnya Idaman Penuntut, katanya tidak berpakaian ketika mandi itu lebih tidak membazir air daripada kena dengan kain dan sebagainya. Tapi kita kurang setuju dengan pandangan tersebut kerana ianya bercanggah dengan nas dalam mazhab kita Syafi'i sendiri bahawa melihat kepada kemaluan tadi akan menyebabkan kepada makruh. Cuma harus, tapi mungkin makruh maksudnya. Hukumnya harus mandi dalam keadaan telanjang. Tamam? Tidak ada masalah. Cuma kalau sampai melihat kepada kemaluan sendiri, maka hukumnya makruh. Tapi kalau dia tidak melihat, dia mandi dalam keadaan telanjang tapi tidak melihat kepada kemaluannya, maka hukumnya harus seperti biasa. Jadi bab berkenaan dengan aurat ni perlu kepada perbahasan yang mendalam dan perlu untuk diamalkan, perlu untuk diperhatikan, perlu diingatkan kepada anak isteri kita dengan aurat mereka agar tidak mereka bersenang-senang dengan perkara tersebut. Dan sangat buruklah akhlak bagi seorang lelaki yang sanggup melihat isterinya membuka auratnya di depan orang ramai dan berbangga pula dengan kecantikan isterinya diperlihatkan kepada orang ramai. Maka ini adalah sikap buruk yang berlaku kepada sebahagian di kalangan umat. Moga-moga Allah Ta'ala lindungkan kita daripada perkara tersebut. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahaladzim li walakum. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Dan saya doakan moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada semua. Dan selamat Hari Raya Aidilfitri, walaupun ada sehari lagi. Dan insya-Allah moga semua dapat bersabar dengan PKP yang kita akan hadapi ini. Dan moga Allah Ta'ala angkat dengan segera balak yang telah kita hadapi ini. Dan balak ini kadang berlaku disebabkan kerana kesilapan dan kesalahan kita sendiri. Dan kita banyaklah istighfar kepada Allah Ta'ala. Jangan kita lupakan untuk kita berdoa kepada sahabat-sahabat kita, para saudara kita yang berada di Palestin, yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga mereka diberikan kesabaran, kebaikan dunia dan akhirat. Didekatkan mereka dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dihancurkan golongan Zionis dan Israel yang telah melakukan perkara-perkara yang buruk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keburukan-keburukan yang mereka lakukan tidak lebih akan menyebabkan semuanya akan kembali kepada mereka satu masa kelak. Kalau tidak di dunia, mereka akan disiksa selamanya dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Ta'ala berikan kesabaran dan kebaikan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan sama-sama kebaikan kepada Al-Quds dan juga ahlinya, kerana ini adalah bumi yang barakah, bumi yang berkat. Dan moga-moga Allah Ta'ala lindung kita semua daripada perkara yang tidak kita sukai dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.